Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, Barisan Rezeki Masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ni insya-Allah kita tengok lagi pada surah Al-Furqan ayat yang ke-32. Ayat 32 atas. Sebagaimana biasa, saya baca, tuan-tuan ikut kuat-kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا صدق الله العظيم. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Yang bermaksud, dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali? Artinya sekaligus. Al-Quran diturunkan dengan cara beransur-ansur. Itu kerana kami hendak menetapkan hatimu, wahai Muhammad, dengannya, dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita keadaan orang kafir yang mencari-cari alasan untuk menentang Al-Quran, tak nak beriman dengan Quran.
Apa kata orang kafir? Laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Quran tak diturunkan sekaligus, biji terus? Kan? Kenapa tidak diturunkan macam tu? Dia buat alasan untuk nak tolak, padahal tak ada apa pun. Kan? Kalau dia beriman tak ada masalah, tapi nak tolak juga, kan? Dicari, dah tak ada hujah lain, kan? Dia petikai Quran kenapa tidak diturunkan sekaligus. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa Al-Quran diturunkan beransur-ansur, dan peringkat penurunan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, Quran dah ada dah sebiji diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar adalah malam yang penuh dengan keagungan. Al-Qadar itu maksud dia penuh dengan keagungan. Quran ni, tuan-tuan, kita hanya boleh cakap macam tu dah. Tak ada dah kalimah nak membayangkan kehebatan Al-Quran. Habis kalimah dah, habis ayat dah, tuan-tuan kita. Tapi sebenarnya Quran jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat, tuan-tuan. Jadi berbalik kepada ayat kita, orang kafir dia sengaja mencari alasan dan sebab-sebab untuk mereka tidak menerima Al-Quranul Karim. Sedangkan Al-Quran ini adalah satu benda yang terlalu hebat. Sekejap sebelum kita masuk kepada Quran adalah sebelah suatu benda yang terlalu hebat, kita pergi kepada ayat kadzalika linusabbita bihi fuadak. Kadzalika, demikianlah, linusabbita bihi fuadak, untuk kami menetapkan hati engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan besar Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur daripada langit dunia. Dah ada dah biji Quran di langit dunia, tapi nak turun kepada Nabi tunggu masa selama 23 tahun. Satu ayat turun selama 23 tahun. Allah turunkan satu-satu beransur-ansur. Ini tujuan dia ialah linusabbita bihi fuadak, untuk menetapkan ataupun menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Quran diturunkan sebiji, dengar, sebiji pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus, maknanya sekali tu je lah malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi, wahyu pada Nabi habis, tak ada, kan? Lepas tu nak tunggu Nabi berjuang seorang-seorang sampai ke akhir ayat Nabi. Oh, letih, tuan-tuan. Tapi bila Quran turun beransur-ansur, maknanya perjumpaan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad tu berlaku, sentiasa berlaku, turun. Hari ni turun Jibril, esok turun Jibril, lusa turun Jibril. Begitulah berterusan. Bukan kerana itu lebih menguatkan hati Nabi. Allahu Akbar. Kan? Tuan-tuan, kalau jumpa kekasih sekali seumur hidup dengan jumpa hari-hari, apa beza? Mesti nak jumpa hari-hari, kan? Bila kita jumpa hari-hari, itu menyebabkan hati kita jadi kuat. Sama dengan suami isteri. Kalau jumpa sekali setahun, masalah, tuan-tuan. Makin lama makin tawar hati. Macam tak peduli kat aku, kan? Macam tak peduli kat aku. Jadi Allah turunkan Quran macam tu untuk menguatkan hati Nabi, sebab nak sampaikan Quran ni satu benda yang cukup mencabar. Tengok usaha orang nak bunuh Nabi, orang menghina Nabi, kan, bagai-bagai orang kafir buat pada Nabi. Kalaulah sekali tu je
malaikat turun, nescaya Nabi akan hati Nabi akan jadi tawar. Betul ke aku nak bawa Islam ni? Betul ke aku nak bawa Islam? Itu tujuan dia, tuan-tuan. Supaya Islam tertegak di atas muka bumi, maka Allah turunkan satu persatu ayat Al-Quran. Allah tak turunkan sekaligus. Sebab apa? Sebab ayat Quran itu dia turun mengikut apa yang berlaku pada masa itu. Tabbat yada abi lahabin watab. Kan? Itu turun ketika Abu Lahab menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaulah masa Nabi duduk di Gua Hira tu, masa terima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus ada ayat tabbat yada abi lahabin watab, bukan pening orang. Ni macam mana ni? Apa maksud dia ni? Kan? Orang pun pening. Jadi Allah turunkan ikut kesesuaian. Tengok Abu Lahab buat perangai je, dah turun ayat Quran. Dalam surah An-Nur kan, yang kita baca hadisul ifki kan, berlakunya fitnah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau turun ayat ni masa Nabi duduk dalam Gua Hira, sesuai ke tuan-tuan? Mesti masyarakat pening, ni apa ni? Ini bila nak jadi ni kan? Sedangkan peristiwa hadisul ifki, fitnah pada Nabi, fitnah pada Siti Aisyah itu di Madinah. Selepas 14 tahun ataupun 15 tahun penurunan ayat Al-Quran di Gua Hira. Jadi kalau nak cerita seluruh Quran ni, tak habislah masa tak cukuplah masa kita pada pagi ni, tuan-tuan. Nak bagi tahu Allah turunkan ayat Quran tu sesuai dengan masa yang peristiwa yang berlaku pada masa tu. Jadi bila berlaku peristiwa fitnah kepada Siti Aisyah, Nabi itu tunggu-tunggu ayat daripada Allah Ta'ala. Bila Allah turunkan ayat Quran, bukankah hati Nabi jadi lega? Kan? Ini baru betul. Tapi kalau dah ada seketul dah daripada awal duduk dalam Gua Hira, kan, susah sikit lah. Nabi kena cari balik, mana ayat ni? Nabi pula kena cari. Allahu Akbar. Itu tujuan Allah Ta'ala turunkan Quran secara beransur-ansur. Nak jawab soalan, antara tujuan Quran ni dia nak jawab soalan. Yang tu tuan-tuan baca dalam surah Baqarah dan surah-surah lain banyak, antara ayatnya ialah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Engkau akan ditanya wahai Muhammad, engkau akan ditanya. Tengok soalan kan? Ayat nak menyatakan akan datang soalan kepada Nabi. Soalan tentang apa? Tentang judi dan arak. Arak dan judi kan? Apa hukum arak dan judi kan? Lalu Allah ajar pada Nabi, kul, jawab wahai Muhammad, fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Pada kedua-dua tu, judi dan arak adalah mudarat yang besar kepada manusia dan ada manfaat kepada manusia. Allah tak nafikan manfaat kepada manusia dalam arak dan judi. Berapa ramai orang jadi kaya dengan arak dan judi tu kan? Yang toke-toke kilang arak tu kaya tak kaya? Memang kaya raya, manfaat dah kan? Tapi kekayaan dia dapat kat siapa je? Dapat kat dia je. Orang yang duk minum arak tu apa jadi? Lalu Allah kata lagi, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan katakanlah wahai Muhammad bahawa mudarat arak dan judi itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Itu Al-Quran turun nak jawab soalan. Orang tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Nabi dalam ayat apa ni? Yas'alunaka 'anil ahillah. Kan? Yas'alunaka 'anil ahillah.
Wahai Muhammad, engkau akan ditanya tentang ahillah. Apa ahillah? Ahillah adalah anak bulan. Anak bulan yang disebut dekat Teluk Kemang tu Baitul Hilal, tempat nak tengok apa, anak bulan. Dalam Quran sebut ahillah, dia kataan yang sama, kan? Ditanya tentang anak bulan. Lalu Allah jawab, Allah bagi tahu pada Nabi, kul, katakanlah wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas, dia adalah penentu waktu kepada manusia. Nak tentu waktu berpuasa, waktu berhari raya, waktu nak wukuf di Arafah. Itu kata Allah Ta'ala, kan? Jadi kalau turun awal-awal pada di Gua Hira tu, masa Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, bukan pening manusia, kan? Ni apa benda pula ni, kan? Apa ayat ni, kan? Allah. Itu mukjizat Quran. Dia tak sama dengan kitab Injil, kitab Taurat. Sebab kitab Injil, kitab Taurat, dia adalah kitab peraturan. Kitab peraturan tak apa, boleh turun seketul, sebiji terus, tak jadi masalah. Tapi Quran tak. Quran bukan hanya peraturan, tetapi Quran adalah kehidupan. Semua ada dalam tu. Jadi Allah turunkan satu persatu. Kita manusia pada hari ini, umat Nabi Muhammad akhir zaman, bila tengok ayat ni turun bila, untuk siapa? Kita tahu. Tapi kalau sekaligus Allah turunkan ayat Quran, kita pun jadi susah. Kita pun jadi susah nak rujuk macam mana, apa peristiwa ni, kan? Banyaklah tuan-tuan. Kalau kita kaji balik hikmat Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Cuma di sini Allah sebut yang besar, linusabbita bihi fuadak. Tujuan besar dia. Tapi hak bawah tu banyak lagi tuan-tuan. Tujuan diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Keagungan Quran tuan-tuan, keagungan Quran. Quran ni bila ada tuan-tuan? Dia diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maknanya dia sebelum tu dah ada dah. Bila ada Quran ni? Sejak azali. Ni nak cerita keagungan Quran sikit supaya kita nampak kehebatan Quran. Tuan-tuan, bermula daripada zaman Nabi Adam AS dah diberitahu bahawa akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Berapa ribu tahun tu jarak dia tu, Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggaran lebih kurang 12 ke 14 ribu tahun. 12 ke 14 ribu tahun. Dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dah bagi tahu dah akan lahir Nabi akhir zaman. Sampai zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, dah disebut dah akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni bila ada tuan-tuan? Sejak azali, sebelum manusia ada lagi, sebelum langit dan bumi ada lagi, Quran dah ada. Tapi Allah cerita dah segala-gala akan berlaku. Berjuta-juta tahun sebelum manusia ada, Quran dah ada dah. Hebat Quran tuan-tuan. Allah boleh tentukan daripada Nabi Adam turunnya zuriat, keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah 14,000 tahun. Allah boleh buat. Disebut dalam Quran. Hebat tak hebat tuan-tuan? Manusia pada hari ini canggih, hebat tuan-tuan, hebat. Canggih, hebat manusia hari ini. Boleh buat handset, boleh buat macam-macam, kan? Kecanggihan yang kita sekarang pun dah tak ada nak ikut dah, kan? Ni yang tidak terbaru sangat, dah lama dah. Kereta zaman sekarang dah autopilot. Kereta,
kan. Cuma kat Malaysia ni belum dibenarkan bawa kereta secara auto pilot, kan. Kata ubat dah lama dah auto pilot, kan. Sekarang orang buat untuk kereta, kan. Tuan-tuan, puan-puan boleh tengok dalam internet, dalam YouTube, kan. Bawa kereta sambil makan, minum, tidur. Bawa kereta tidur, kan. Cuma yang perlu kita set dia nak pergi mana, kan. Daripada Bandar Sunggala ni nak pergi ke Rasa, Seremban, KL, set dia akan bawa, tuan-tuan. Ada kereta depan dia break, ada apa dia mengelak, semua mengelak. Oh, canggih gila manusia, boleh buat kerja macam tu, kan. Allah, dah ada dah di Malaysia kereta Tesla tu, kan. Dia nama Tesla. Dah lah, memang canggih gila kereta tu, kan. Harga pun canggih juga, kan. Boleh tidur, tuan-tuan. Pemandu boleh tidur. Allah Akbar. Tahu-tahu sampai je. Bukan sampai alam barzakh. Kalau kereta kita sekarang tidur sampai alam barzakh kan? Kereta tu tak sampai destinasi kita. Canggih manusia sekarang, tuan-tuan. Di barat sana dia buat kajian demi kajian demi kajian, macam-macam, kan. Dia ada saintis banyak. Saintis dia terlalu ramai. Apa yang dia buat kajian, tuan-tuan? Kajian dia, ini cerita saya lah, kalau benar-benar lah, tuan-tuan. Sebab saya dengar benda ni dah lama dah, kan. Rujukan saya ni internet je lah, kan. Amerika menghadapi masalah untuk mengambil tentera. Tentera macam kita nak rekrut, kan. Pemilihan rekrut, kan. Nak cari orang masuk askar. Kalau kat kita kita nak lebih kurang dalam 3,000 untuk ada pengambilan lebih kurang dalam 2 kali setahun ataupun 3 kali setahun. Setiap pengambilan nak 3,000 orang. Itu pun sakit kepala, tuan-tuan. Nak dapat 3,000 orang bukan senang, kan. Ramai orang tak nak. Kita Malaysia ni boleh tahan sikit sebab kita tidak terlibat dengan peperangan. Jadi orang, anak-anak muda masuk askar. Amerika, tuan-tuan, dia terlibat dengan peperangan dekat Asia Barat, dekat Iraq, dekat Syria, dekat Afrika. Berapa banyak tentera dia, kan? Jadi tentera Amerika ni hak mati puluh ribu, tuan-tuan. Hak mati di Iraq saja, bukan sikit-sikit mati. Jadi bila masuk askar kena hantar ke Iraq, bila masuk askar kena hantar ke negara-negara bergolak Afrika. Siapa nak masuk tentera? Tak nak. Orang tak nak masuk tentera. Sedangkan dia nak kuasai dunia. Amerika nak kuasai dunia, kena hantar tentera bagai-bagai, kan. Merata tempat nak hantar tentera, tuan-tuan. Jadi wujud perasaan takut dalam hati remaja, orang muda di Amerika untuk nak jadi tentera. Tak nak. Dia orang tak nak. Ini jadi krisis pada dia orang. Apa yang berlaku di Afrika, Somalia, Bakara, peristiwa di Bakara, apa nama tempat, lupa lah. Askar Malaysia menyelamatkan tentera Amerika. Itu. Tapi dalam filem dia tak sebutlah tentera Malaysia dalam filem dia. Sejarahnya adalah tentera Malaysia yang menyelamatkan tentera Amerika, tuan-tuan, di Somalia. Sewaktu tentera Amerika diserang hendap oleh pemberontak Somalia. Dahsyat, tuan-tuan. Berani orang Malaysia lagi. Tentera Amerika terpaksa lari, berundur, tuan-tuan.
Apa yang berlaku di Vietnam? Amerika menang ke Vietnam menang? Jadi saintis diarahkan oleh pemerintah Amerika supaya kita nak buat generasi baru yang berani untuk berperang. Macam mana? Kan? Sperma manusia tu, sperma orang ni, kan? Tolong ambil sifat berani daripada sperma tu. Nak ambil sifat berani daripada sperma, masukkan dalam rahim ibu, biar lahir anak yang berani. Sampai hari ni tak boleh buat. Sampai hari ni tak boleh buat. Nak keluarkan sifat daripada sperma tu. Masya Allah. Satu kerja yang orang kata hampir-hampir tak masuk akal lah, tuan-tuan. Hampir-hampir tak masuk akal. Nah, dia nak buat. Tapi tuan-tuan tengok Allah Ta'ala macam mana, kan? Menentukan, sorry lah saya cakap, sperma daripada Nabi Adam AS beribu-ribu tahun turun sampai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hebat tak hebat Allah Ta'ala? Ini tuan-tuan, di luar pemikiran manusia. Canggih manusia hari ni macam mana pun tak boleh nak lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh nak lawan Quran. Hebatnya Al-Quran ni tuan-tuan. Subhanallah. Sebenarnya ini daripada Syekh Nuruddin Marbu Banjat Al-Makki. Dia kata sahabat-sahabat dan orang kafir yang ada pada zaman Rasulullah SAW itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kamu ni lahir masa ni. Abu Lahab memang ada zaman Nabi, Abu Jahal memang ada zaman Nabi, Abu Bakar ada zaman Nabi, Umar ada zaman Nabi. Itu telah ditentukan lama dah dalam Quran, tuan-tuan, kan? Sebelum adanya zaman Nabi itu, dalam Quran dah cerita lama dah. Tuan-tuan nak cari kitab mana yang boleh, yang setaraf dengan Quran? Allahu Akbar. Tak ada, tuan-tuan. Kalau kitab yang boleh berbicara macam tu, yang manusia buat, confirm dia jadi kitab mitos, kan? Kitab khayalan. Tak ada. Tapi ini bukan khayalan. Quran bukan khayalan. Quran adalah kehidupan, tuan-tuan. Hebat Quran. Jadi Quran perlu dikaji. Dalam tu terlalu dahsyat keadaan dia, tuan-tuan. Kita tengok sikit-sikit, ya. Okey, tuan-tuan. Jadi orang yang ada hari ni, orang duk hina Quran, pijak Quran, bakar Quran, sebenarnya dia sedang memusnahkan kehidupan dia sendiri. Quran tu kehidupan. Quran kehidupan, tuan-tuan. Kehidupan bukan saja di dunia, tapi sampai ke syurga neraka. Quran. Saya dah sebut dah sebelum ni, kenapa Allah tunjukkan kan, orang ditanya, orang tanya pada Imam Sya'rawi, kenapa Nabi masa Isra' Mi'raj Nabi tengok syurga dan neraka? Adakah syurga dan neraka itu telah wujud sekarang ataupun belum lagi? Kenapa ditunjuk syurga neraka? Kenapa? Itu syurga neraka tu dah ada ke, tuan-tuan, sekarang? Belum lagi. Belum lagi, tuan-tuan. Di akhirat baru ada syurga neraka. Akhirat. Hak Nabi naik tengok tu, kan, dia adalah gambaran reality, plan. Kalau kita cakap, Imam Sya'rawi jawab, dia kata dia adalah plan Allah Ta'ala. Kalau kita nak buat rumah, nak buat kereta, kita kena ada plan, dan kita akan ikut plan tu, kan? Plan tu kita akan ikut. Tak boleh lari daripada plan tu. Kalau lari daripada plan tu, rosaklah perancangan, kan? Kena ikut.
satu persatu plan tu. Jadi hak tengok Nabi tengok di malam Isra Mi'raj itu adalah plan Allah Ta'ala, perancangan Allah Ta'ala. Bukti dia mana? Sebab Nabi naik, Nabi masuk syurga, Nabi dengar tapak kaki Sayyidina Bilal. Padahal Sayyidina Bilal dah mati tak? Belum. Sayyidina Bilal ada lagi di bumi tu, kan? Tapi dalam syurga tak ada. Mana syurga tu adalah yang akan datang, tapi ditunjukkan direct oleh Allah Ta'ala. Hebat Allah Ta'ala. Plan Allah Ta'ala tu hidup macam yang akan berlaku selepas daripada kiamat. Subhanallah. Dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyatnya Quran, tuan-tuan. Jadi plan Quran ni, Quran yang tuan-tuan baca ni adalah plan, perancangan Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok yang terdekat, ayat bawah sikit je. Satu lagi, ayat 34. Ni. Ini plan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, benda ni akan jadi, tuan-tuan. Benda ni akan jadi. Apa maksud dia? Allazina yusyaruna ala wujuhim ila jahannam. Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka. Allahu Akbar. Ni bila ni? Benda ni akan berlaku bila ni? Kita tak tahu, mungkin jutaan tahun akan datang baru berlaku. Tapi Allah dah sebut dah. Akan berlaku di akhirat esok, di pada mahsyar. Mereka yang kafir ini akan diheret dengan muka mereka. Berjalan dengan muka, tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam mana nak berjalan dengan muka di pada mahsyar tu, tuan-tuan? Kecil ke besar pada mahsyar ni? Nak himpunkan manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama dengan jin yang terakhir, termasuklah makhluk-makhluk lain hak nak dibicarakan dengan manusia. Ayam itik yang kita bela, yang ada kaitan dengan manusia, semua akan dihimpunkan, semua sekali. Subhanallah. Besar tak besar, berjalan dengan muka. Sahabat Nabi tanya, macam mana ni nak berjalan dengan muka ni? Macam mana? Lalu Nabi jawab, Nabi kata, Allah yang boleh menjalankan manusia dengan kaki, Allah juga boleh menjalankan manusia dengan muka. Bagaimana dia berjalan dengan muka tu, Allahu a'lam. Cuma dicerita oleh Imam Syarawi, Allah kata, aku cipta atas muka bumi ni, atas muka bumi ni Allah cipta ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan perut. Mana yang berjalan dengan perut? Ular kan? Ular berjalan dengan perut, tak ada masalah pun. Okey. Ikan, obo-obo, dia berjalan macam mana? Macam-macam jenis pergerakan atas muka bumi ni, tuan-tuan. Allah boleh buat. Setakat nak berjalan dengan muka ni tak ada masalah. Tapi di akhirat esok ni berjalan dengan muka ini satu azab. Kalau sekarang berjalan dengan perut untuk ular, itu memang habitat dia, itu memang tabi'i dia, kan? Itu memang kebiasaan dia. Tapi esok kalau kita berjalan dengan perut, tuan-tuan, Allahu Akbar, hancur perut kita, tuan-tuan, hancur. Bukan kita, sebab kita bukan dicipta untuk berjalan dengan perut. Kita manusia dicipta berjalan dengan kaki, kan? Tapi tiba-tiba di akhirat esok berjalan dengan perut, berjalan dengan muka. Bukankah hancur muka dia, tuan-tuan, di pada mahsyar esok? Ini plan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan. Plan Allah Ta'ala akan berlaku berjuta-juta tahun akan datang. Subhanallah. Dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang bakar Quran, dia bakar kehidupan dia sendiri. Sebab video rakaman, dia tak follow je orang yang bakar Quran tu, kehidupan harian dia macam mana, kan? Dia tunjuk hak happy-happy je, kan? Dia tunjuk hak happy-happy dah. Kawan tu sebenarnya hidup dah hancur dah, kan? Dia bakar Quran ni. Allahu Akbar. Media sekarang, sebab media dipegang oleh
orang kafir. Ya. Dipegang oleh orang kafir. Jadi mana-mana yang terkait dengan kehebatan Islam, kehebatan Quran, semua dipadamkan, ditutup, tak disebarkan. Allahu akbar. Balik kita pada ayat Quran. Ayat tadi, ayat 32. Kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Dan kami bacakan kepada, dia terjemah apa? Dan kami nyatakan bacaannya padamu dengan teratur satu persatu. Bacaan tartil. Tartila, inilah warattalnahu tartila. Ini ulama ambil ayat ini bagi tahu kepada kita ini adalah dalil supaya kita baca Quran secara tartil. Apa makna tartil? Tartil adalah bacaan satu persatu. Mana bacaan satu persatu, tuan-tuan? Jadi Quran ni ikut ijma' ulama tak boleh baca laju-laju sampai tak faham apa, tuan-tuan. Hak macam sembahyang tarawih 20 rakaat 7 minit tu kan, dia baca Quran macam mana? Laju yang amat kita faham waladhdallin je kan. Alhamdulillah tu tak faham dah apa je dia sebut. Apa benda dia sebut tak tahu kan. Itu bukan ijma' ulama, tuan-tuan. Sebab dalam Quran sebut bacalah Quran secara tartil. Jadi bacaan Quran secara tartil yang diajar kepada kita, yang ada pada kita pada hari ini adalah 7 qiraat. 7 qiraat, termasuk yang kita baca ni adalah qiraat Hafaz. Hafaz bin Asim. Kita ambil bacaan Hafaz kan? Dan bacaan Hafaz ini adalah bacaan yang majoriti dunia pada hari ini. Majoriti dunia bacaan Hafaz. Tapi kalau tuan-tuan pergi belah Maghribi, dia orang akan baca Warash, dia orang akan baca Tolun, dan bagai-bagai qiraat lain lagi. Daripada 7 qiraat dia pecah lagi kepada 7 lagi, jadi 14 qiraat. Itu kalau tuan-tuan belajar qiraat lah. Tuan imam kita mungkin tahu lah kan, qiraat, bacaan. Dan yang tu dalam kita tidak disunatkan baca Quran ni laju-laju bersambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu bagi saya laju dah, tapi ada orang laju lagi kan, bersambung-sambung. Ini bukan bacaan tartil. Ini tak boleh dibaca, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca macam ni, tuan-tuan tak akan dapat pahala yang Nabi janjikan. 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Ulama sarankan kepada kita, tak wajib kan, kita baca ikut wahyu diturunkan. Bagaimana wahyu diturunkan? Satu persatu. Malaikat Jibril tak baca sambung, tuan-tuan. Satu ayat dia berhenti. Malaikat Jibril. Yang tu, tuan-tuan, kalau jumpa tanda jim dalam bacaan tu, dia adalah wakaf Jibril, tempat Jibril berhenti bacaan. Jadi bacalah ikut tartil lah. Macam tuan imam kita baca sebelum ni, itu memang cantik sangat lah tu kan, tartil. Sekarang bacaan tartil dah banyak lah. Tuan-tuan nak ikut imam-imam Mekah, imam Madinah kan, imam-imam yang bacaan yang sedap tu kan, dia orang baca satu, dia orang tak sambung Fatihah tu, tak sambung, tak jadikan satu nafas kan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Macam tuan-tuan ingat ni khatam Quran, baca masa khatam Quran sambung-sambung tak? Tak, kita baca satu ayat kita berhenti. Al-Qari'ah mal-Qari'ah, kita tak baca Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah.
Jadi ulama minta kita baca satu persatu, tapi tidak haram tuan-tuan nak sambung. Itu tidak haram, boleh sambung. Al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Boleh, tapi itu bukan bacaan yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Cuma yang tak boleh laju macam tadi. Laju tu tak boleh tuan-tuan. Bacaan laju dia salah. Semua ulama-ulama qiraat tidak mengiktiraf bacaan laju ni tuan-tuan. Jadi baca Quran ni laju, jangan laju sangat dan jangan terlalu lambat. Kan? Tuan-tuan, jadi imam baca macam tilawah, siap dengan bayati, ras, nahwan, kan? Naya makmum, kan? Naya makmum nak habis Fatihah tu macam mana tu, kan? Dengan bayati, ras, nahwan, kan? Itu tak termasuk dalam tartil. Tartil ni bacaan macam imam kita baca tu kan, itu tartil. Kalau tilawah ni dia itu untuk tilawah lain, kan? Okey tuan-tuan, warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadanya siapa dia ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami baca pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara satu persatu, tak ada laju-laju. Benda ajaib kat sini mana tuan-tuan? Banyak ni, kan? Saya sebut dua. Ajaibnya Nabi bila dibaca ayat Quran, wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah. Selesai je malaikat Jibril baca zab, Nabi terus ingat tuan-tuan. Nabi terus ingat. Subhanallah. Itu dahsyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan hafal surah Baqarah hari ni, kan? Nak berapa kali baca nak melekat dalam kepala kita ni. Kalau di pusat-pusat tahfiz, antaranya dia suruh baca, suruh ulang satu ayat ni 40 kali, barulah dia lekat dalam kepala kita. 40 kali, kan? Paling kurang 40 kali baru melekat. Ini kita manusia biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak baca, yang baca malaikat Jibril, tapi Nabi dah hafal dah. Habis je bacaan malaikat Jibril dah melekat dah dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Imam Syarawi kata, tuan-tuan, dalam Quran ni banyak ayat yang hampir-hampir sama. Wallahu bima ta'maluna basir, wallahu alim, wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat tu dekat-dekat tu, kan? Tapi tak ada satu pun Nabi tertukar. Kita kalau saya jadi imam, kadang-kadang ni akhir ayat ni dah wallahu alim khabir, wallahu bikulli syai'in alim, dah tertukar dah kita, kan? Nabi tak pernah tertukar, tuan-tuan. Nak cari mana orang yang sama dengan Nabi ni, tuan-tuan. Nak suruh berhenti ke apa ni? Dah duha kan? Belum? Dia syuruk. Allahu Akbar. Jadi Quran ni hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hebat Quran. Yang kedua, yang pertama tadi saya bagi tahu pada tuan-tuan, malaikat Jibril baca je Nabi dah hafal. Yang tu Allah darah Nabi, jangan engkau ikut bacaan Jibril. Masa Jibril baca tu, dengar dulu, jangan terus ikut, sebab aku akan jadikan engkau ingat selepas daripada dia baca. Pas malaikat Jibril baca, kan? Subhanallah. Hebat Quran. Yang kedua, last, hebat Quran ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat tesis PhD, dan tesis buat karang buku, kan, itu untuk diluluskan berapa kali kena semak, berapa kali buat pembetulan. Ada setengah orang sampai 60 kali pembetulan. Hantar hari ni dekat dia punya supervisor, kan,
supervisor betul. Seminggu kemudian ni betulkan yang ni. Kan? Dah betulkan, hantar pula. Ada lagi kena betulkan. 60 kali tuan-tuan. Betulkan. Itu orang buat PhD. Orang cerdik ke orang tak cerdik tuan-tuan? Orang cerdik dah tuan-tuan. Tak ada orang buat PhD, sekali je dia buat tesis, hantar, lulus terus. Tak ada tuan-tuan. Tak ada macam tu. Tak ada. Mesti ada pembetulan. Mesti ada pembetulan. Tapi Quran tuan-tuan, ayat 6,000 lebih ni, 6,700 lebih ayat Quran ni, tak ada pembetulan satu pun tuan-tuan. Turun sah baca. Allahu Akbar. Dahsyatnya Quran tuan-tuan. Hebat. Bukan ada nak pembetulan, tapi dia merangkumi kehidupan manusia. Subhanallah. Dengan mukjizat, dengan hebatnya Quran. Saya buat surat tuan-tuan. Saya buat surat nak hantar dekat panglima saya, kan? Surat sekeping je tuan-tuan. Itu pun diperbetulkan lagi sampai dekat ketua staf. Ni ayat ni tak sesuai. Ni perkataan ni tak sesuai. Tukar perkataan lain, tukar ayat lain, bina ayat lain. Kan? Sekeping je. Kan? Ini bukan sekeping, ada berapa muka surat Quran kita? 602 muka surat. Kan? 602, 604 muka surat. Subhanallah. Yang 04 kan? Subhanallah. Tak ada pembetulan tuan-tuan. Banyak lagi. Nanti kita sembang masa lain. Quran terlalu hebat tuan-tuan. Quran terlalu hebat. Peganglah Quran tuan-tuan. Subhanallah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk pagi ni. Apa yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala. Cuma tadi tuan-tuan ingatlah kenapa Quran diturunkan secara beransur-ansur. Apa sebab dia? Tuan kena ingat yang tu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.